Mula-mula cikgu nak bagi tahu format kertas soalan PA Matematik SVM iaitu jumlah masa yang diperuntukkan ialah 1 jam 45 minit dan ada 3 bahagian. Bahagian A ada 20 soalan objektif, 20 markah. Bahagian B ada 5 soalan kena jawab semua dan jumlah markah ialah 30. Iaitu satu soalan 6 markah lah, 5 kali 6 30 markah. Bahagian C kena 2 pilih 1 dan setiap satu soalan 10 markah. So ada 2 soalan hanya pilih 1 untuk jawab sahaja. Okay, so jom kita lihat soalan objektif iaitu soalan bahagian A 20 soalan objektif dulu. Okey, soalan 1, diberi satu senarai nombor berturutan bagi asas 8. So ada 24 asas 8, 25 asas 8, 26 asas 8, 27 asas 8 dan tanya kamu nombor berikut iaitu X apa nombor ini? So 27, so pelajar jangan kata 28 sebab sekarang ialah asas 8, maka tiada digit 8. Asas 8 hanya guna digit 0, 1 hingga 7 sahaja. Kalau asas 8 tak ada 8. So macam mana kita nak tahu nombor selepas 27 ialah nombor apa? So kita boleh tambah 1. So 7 tambah 1 cukup 8, kita mesti tambah 1 ke depan sebab asas 8 tak ada 8. So bila kita tambah dapat 8, bermaksud kita kena tambah 1 ke depan dan tinggal kosong. Sebab 8 tolak 8 dapat kosong. So 2 tambah 1 dapat 3. So jawapan X X ialah nombor 30 asas 8. Okey So soalan 2 pula, ungkapkan nombor asas 2 ini dalam asas 10. Bermaksud kita nak tukar asas 2 kepada asas 10. Okey, kita boleh guna kalkulator ataupun kalau kita kira sendiri ialah kita pakai nilai tempat. So kita boleh tuliskan nilai tempat bagi setiap digit dalam asas 2 ni, iaitu nilai tempat yang pertama mula dengan 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong sama dengan 1. So sini ada 1, ini 2 kuasa 1, kemudian 2 kuasa 2 sampailah kepada 2 kuasa 6. Okey, bagi asas 2, sebab digitnya either kosong atau 1 sahaja. Kalau kosong, nilainya memang kosong, kita boleh abaikan. Kalau digit 1, kita just guna nilai tempatnya sebab bila kita kali 1 akan sama balik nombor itu. So kita jimat masa tak payah kali, terus pakai nilai tempatnya. 2 kuasa 6 tambah 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3. Okey, abaikan 2 kuasa 4 sebab sudah kosong sebab kosong kali 2 kuasa 4 pun kosong. So kosong you tak payah hiraukan So lompat ke selepas 2 kuasa 5 kita lompat ke 2 kuasa 3, kemudian tambah 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa kosong. Saya terus guna 1 2 kuasa kosong sama dengan 1. Ingat sebarang nombor kuasa kosong sama dengan 1. So ini boleh tekan kalkulator, tambah semua dapat 111. Dalam asas 10 ini ialah kalau kita kira sendiri. Sekarang cikgu nak guna kalkulator sebab soalan objektif kita boleh guna kalkulator. So pastikan anda semua dah belilah. Kalau masih tak ada, pastikan kamu beli. Kalau tidak, rugi besar lah. Sebab ada banyak soalan
tajuk asas nombor ni boleh guna kalkulator. Terutamanya soalan apa? Objektif. Okey, so macam mana kita nak guna kalkulator? So mula-mula kita kena set mode kalkulator ke base, iaitu asas, iaitu tekan mode 2 kali. Masih ingat kan? Tekan mode 2 kali. Kita tekan mode 2 kali. 1, 2. Kemudian jumpa base, kita tekan 3 untuk pilih base. Okey, lepas itu kita perhatikan ini huruf di sini. D maksudnya decimal, asas 10. Sekarang soalan ialah asas 2. So kita kena pastikan kalkulator sekarang dalam asas 2, iaitu sini kena B. So kita tekan apa? Untuk asas 2 kita tekan bin, BIN, bermaksud binary. Tekan bin, screen kita akan nampak dah tukar jadi B. Maksudnya asas 2, baru kita key in the digits atau key in the number. 110 1111 tekan sama dengan mana je yang ubah B tu. Ini bin, BIN. Sini ialah DEC yang hijau ini ya. DEC. Oh, yang dia tulis LOG tu. Ya, LOG itu. Okay. Tapi sekarang kita sebab dah set ke mode apa? Mode asas iaitu base then kita boleh access yang hijau ini. Okay, so dah key in the numbers. Sekarang kita tadi tekan sama dengan, lepas itu kena tekan asas yang kita mau cari, iaitu asas 10. Sekarang kita tekan asas 10 DEC yang hijau ini, yang X kuasa 2 di sini. Dapatlah jawapan juga 111. Boleh ya? Boleh kan? So mau cikgu ulang sekali lagi? Okay. Boleh ya? Boleh ya? Okay, mula-mula pastikan you kena set dulu kalkulator. Tekan mode 2 kali. Kemudian nampak base, tekan 3 dulu. Baru you boleh tekan apa yang bin, DEC lah, OC lah. Kena set dulu kalkulator. Mode tekan 2 kali. Okay, sekarang soalan 3. Nyatakan nilai digit 4. Ini. 1 digit saja. Nak cari nilai 1 digit sahaja. Dalam nombor asas 8 ini, dalam asas 10 ini cakap sajalah, ini memang kalau nak cari nilai digit biasanya memang dalam asas 10 lah. So ini tak ada apa, memang nilainya memang dalam asas 10 yang kita pakai hari-hari. Okay, so caranya ialah macam mana? Ini pelajar kena ingat sebab ini tak boleh nak tekan kalkulator macam tadi lah. Yang tadi pakai mode base itu ialah untuk saling tukar antara satu asas ke asas yang lain dan juga boleh guna untuk tambah dan tolak asas 2 dan asas 8. Okey, untuk soalan nak cari nilai 1 digit ini, kita kena kira sendiri. Okey, caranya ialah kita pergi ke digit 4, okey, dan kita mesti tahu dia punya nilai tempat. Ingat nilai tempat ialah start dengan kuasa kosong. Kalau asas 8, nilai tempatnya ialah 8. 8 kuasa. Kalau asas 8. Okay, so 8 ini ialah 8 kuasa kosong. Ini 8 kuasa 1. So yang kita mau ialah 8 kuasa 2. So yang tak berkaitan saya tak tulis Saya hanya tuliskan nilai tempat untuk digit 4 yang lain sebut dalam mulut saja. So ini kosong, ini 1, ini 2. So caranya 4 kali 8 kuasa 2. Just tekan kalkulator sajalah. Boleh kan? Boleh tekan kan kalkulator. Ada ni. So ingat bila kita nak buat pengiraan nombor asas 10 yang biasa, kita kena kembali ke mode yang kita pakai biasa, iaitu computation 1. Ingat, kalau tidak nanti dapat jawapan yang salah. So 4 kali 8
kuasa boleh tekan button ini ataupun nak tekan kuasa 2 ini pun boleh. Kalau kuasa 2 dia ada satu button special. Ni kuasa 2. You nak tekan up side punya kuasa pun boleh. Okay, kalau kuasa 2 selalu pakai dia ada button yang special untuk kuasa 2. Okay, sama dengan 2, 5, 6 boleh kan? Boleh je. Okay, bagus. Okay, tu kamu beri perhatian penuh lah. Tak pas, tak ada masalah. Okay, diberi ini pun satu soalan yang sangat bagus sebab yang kita belajar dalam kelas itu ialah yang basic. Dia tak ada putar balik, tapi tak bermaksud tak boleh buat sebab kita dah ada konsep asas. So sepatutnya soalan itu dia tanya apa macam pun kita kena pakai otak dan pusing supaya boleh jawab macam soalan ini. Okay, diberi bahawa ini ialah dalam bentuk apa? Ini ialah separuh jalan. Ini ialah dalam proses separuh jalan yang kita semasa kita buat untuk nak tukar asas nombor asas 8 ke asas 10. Iaitu kita perlu guna digit itu kali nilai tempat dan tambahkan untuk nilai setiap digit. Ini ialah separuh jalan, proses separuh jalan. So kalau pelajar masih ingat cara pelajar tukar asas 8 ke asas 10 itu pernah buat yang ini so ini dia samakan dengan nombor asas 8 itu. Sekarang suruh pelajar cari nilai Y. Nilai Y di sini. Okay, soalan yang macam ini ada kiri, ada kanan. Macam ini ialah kita buat perbandingan. Nah, sebab ini, tengok ini nombor asas 8. Ya, ini pun memang ada 8 kuasa, 8 kuasa. Memang sepadan lah. So, kita boleh compare. Compare buat macam mana? Iaitu kita boleh tuliskan nilai tempat bagi setiap digit ini. Ni, ingat, yang penting ialah kena tahu nilai tempat yang pertama start dengan 8 kuasa kosong. 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Lepas itu, kita banding 8 kuasa 3 kali 8 kuasa 3 dah ada, sudah ada. So maksudnya ini dah hapus. Apa yang tinggal lagi? Yang 8 kuasa 2 ini pun 5 punya sudah Berapa ada. yang berhapus je? Apa dia? Nombor apa yang hapus yang tadi? Yang ini tengok kuasa yang ada 8 kuasa 3 dah ada. Nah ini dengan ni saya cuba tak tulis. Saya cari ni tu nak tulis. Okey. Pakai warna merah. Saya lambat sikit. Okey so kita banding saja. Sebab ini tengok ini digit kali nilai tempat ialah sama dengan ini. 3 kali 8 kuasa 3 dah ada kat sini. Kita boleh potong ni dah ada. This one dah ada. Okey, 5 kali 8 kuasa 2 pun dah ada. Sudah ada. Okey, kosong lah, memang dia tak akan tunjuk kat sini sebab kosong. So yang baki Y ini. Y ini mesti tinggal apa? This one lah yang belum, yang tak nampak lagi kat sini kan. Yang tinggal ialah Y dengan 4 kali 8 kuasa kosong. Sebab so Y ialah sama dengan yang lain sudah ada kan? Sudah ada, kita boleh potong. Sudah ada kiri kanan dah ada. So boleh saling batal lah. 8 kuasa 3 dah ada, 8 kuasa 2 dah ada. Ini ialah satu sebutan. Ini untuk cari nilai bagi digit 3. Ini cari nilai bagi digit 5. Okey, nah sini dah ada lah. Kita kali kan. Bila nak cari nilai digit itu kita kali digit dengan nilai tempat. Kali, so kosong memang tak ada. So yang tinggal ialah apa? Y mesti sama dengan yang tak nampak 8 kuasa kosong, maksudnya ialah Y lah. So 4 kali dengan 8 kuasa kosong ialah apa? 1. So kita dapatlah 4. Sebab
digit hujung cikgu dah bagi tahu digit hujung nilainya terus sama dengan digit itu sebab nilai tempatnya ialah kuasa kosong memang sama dengan 1, so kita tak payah buang masa pergi kali, terus sama dengan digit itu saja. Nilainya ialah digit itu juga. So 4 ialah 4. So 4 Y ialah 4 boleh? Boleh faham Halo? Halo? Yes, sir. Boleh lah. Kita compare aja. Yang sudah ada you buang. So tengok apa yang belum ada lagi, you samakan saja. So yang Yang ada 800 tak payah tulis lah, cuma tulis 1 je. you nak tulis pun boleh. You boleh tulis juga. Sebab saya sudah Y sama dengan 4. lompat satu langkah. So I nak tulis pun boleh lah. Saya tulis sebab I nak you terus hafal. 8 kuasa kosong terus sama dengan 1 dan senang kerja kamu. Sama dengan 1 boleh dia memang sama dengan 1 kalau 2 kuasa kosong pun 1 iaitu bagi digit hujung nilainya sama dengan digit itu juga. So 4 lah nilainya pun 4. Kalau 5 nilainya pun 5. Sebab apa? Sebab dia kali dengan 1. Okey, boleh? Boleh Boleh, sir. Ini kena hati-hati lah. Ini yang special sedikit lah. Yang tak disentuh dalam kelas lah. Ini ada tapi akan keluar dalam soalan peperiksaan sebab dia kena ada macam-macam jenis lah. Tapi dia tak lari daripada konsep nilai tempat dan nilai setiap digit. Kita kena faham konsep asas dan kita boleh jawab apa soalan pun. So konsep kena kukuh. Okey, yang ini tolak asas nombor asas 2 boleh pakai kalkulator. So I harap, saya takut juga asal nanti saya ajar yang cara kalkulator nanti kamu tak ada kalkulator pun habis juga tak ada kalkulator. Ni kalau ada kalkulator senang saja untuk tambah tolak nombor asas 2 ke nombor asas 8 ke tekan saja. So sama juga kita kena set mode. So ini ialah button mode 1, 2. Okey, nampak base tekan 3. Kemudian ini ialah asas 2. Pastikan biasanya soalan akan bagi kamu tolak 2 nombor asas yang sama lah. Saya tak nampak lah, tapi kena hati-hati juga lah. Cek lah, pastikan asas mesti sama baru kita boleh tambah atau tolak. Kalau tak sama, you kena bagi dia sama lah. Jadikan dia sama dengan asas soalan itulah. Okay, so sekarang asas 2 kita kena tekan asas soalan dulu, iaitu bin. Kita kena pastikan asas kalkulator sekarang dalam asas 2 tekan bin ini. Tekan bin. Tekan bin. Bin di sini. Lock di sini. Di sini akan tukar jadi B. Maksudnya binary asas 2 dan kita sudah boleh mula key in the numbers. 1, 1 yang ni 1, 1, 0. Kemudian 3 kali 1. 1, 1, 1. Tolak, you pun tolak. Okey, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Okey, sama dengan? Itulah jawapan. Terus keluar jawapannya A. Kalau you nak kira tangan macam ni lah. Pinjam 1 dapat. Kalau kira sendiri kena kira macam ni. 1 tolak 1, 0. 1 tolak 1, 0. 1 tolak 0 biasa. Ini biasa lah macam nombor asas 10. 1 tolak. Itu. 1 tolak 0, 1. Apa dia? Kan yang depan yang digit tu nak panah ke belakang. Ini ini yang kena terang. Ini bila tak cukup. Kan 0 1 tolak 1 tak kosong boleh aja. tolak. 1 tolak 0, 1. Ini macam biasa lah. Ini macam ini 3 ni macam kita buat asas 10 biasa hari-hari lah. Ini kalau cukup untuk tolak dia tak ada masalah macam biasa. Ini yang tak cukup ini yang you kena belajar. Macam 0 tak boleh tolak 1. Tak boleh tolak, kita kena pinjam dari sebelah. Ingat, so buat satu titik lah maksudnya kita pinjam lah. Ini pun boleh potong lah, sudah pinjam dia tinggal kosong lah.
sudah pinjam dari sebelah. Dan ingat, kalau asas 2 pinjam dapat 2. Kalau asas 8 pinjam dapat 8. Kalau asas 10 yang kita pakai hari-hari itu pinjam dapat 10. Itu yang kita sangat biasalah. Yang selalu kita buat dari tadika itu ialah pinjam kita buat tolak kan. Kita pinjam kita dapat 10. Sekarang hati-hati. Sekarang asas 2 pinjam 1 dapat 2. So kita guna 2 tolak 1 dapat 1. Okey, ini 1 dari pinjam potong tinggal kosong. So kita tulis balik kosong. Depan ada 1 lagi kena salin balik. So kita cari jawapannya sama-sama sini. Boleh kan? Boleh ya? Boleh Hello? je. Boleh ya. So sekarang kita terus ke soalan 6. Okey, ini pun soalan tambah tolak asas 2 juga. Tapi ini dia dia panggil apa? Tricky, buat tricky sedikit, iaitu dia secara tak langsung sedikit, yang tadi secara langsung terus tolak dapat jawapan. Ini dia apa yang kita nak cari ialah J. Satu nombor asas 2 tambah satu nombor asas 2J itu dapat satu nombor asas 2. Nak cari J. Okey, ini kena buat macam algebra lah. Kita nak cari J. So, nombor yang kita tak mau kita kena pindah ke sebelah. Kita kena pindah ini ke sebelah macam algebra last semester. Okey, bila pindah ingat kita kena tukar tanda. Ini ialah positif. Di depan tak ada negatif, maksudnya positif. Bila positif dipindah jadi negatif ataupun tolak. So kita tolak. Guna ini. Tolak ini. So tolak ini pun boleh pakai kalkulator jugalah. Ini boleh, ini kena pinjam-pinjam lah. Ini pakai kalkulator. Okay, clear. Ini pun masih B ya. So kita tekan aja kalkulator kita. Guna ini. Jawapan ini kan. Hasil tambah ini. Ada 4 kali 1. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 1. Tolak. Pastikan ini B ya. Tolak apa? Ada 3, 1. 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Sama dengan. Terus dapat jawapan. Boy. 1, 1, 0. Asas 2. Okey. Okey, kalau tidak kena kira apa sendiri lah. So 1 tolak 1 kosong. Okey, ini kosong tak boleh tolak 1 kita pinjam. Pinjam dari jiran. Jiran pun miskin juga. So kita pinjam lagi dari jiran sebelah lagi. Ini sudah pinjam. So I potong maksudnya dah tak ada, tinggal kosong. So dia pinjam bagi jirannya. Jirannya dapat 2. Kemudian dia ada RM2 ini, dia pinjam RM1 kepada jiran ini. So kita potong dia tinggal RM1. So ini dapat pinjam, setiap kali pinjam akan dapat 2. So sekarang saya ini dapat 2. So 2 tolak 1 dapat 1. Yang ini tadi sebab dia mula-mula ada 2 tapi dia pinjam kepada jiran sebelah, dia tinggal 1. 1 tolak 0, 1. Ini tadi dah pinjam dia tinggal 0. 0 tolak 0 tetap 0. Yang lain semua 1 tolak 1 semua 0, tak payah tulis. So dapat juga 1, 1, 0. Okey ya, boleh ya. So lebih senang lah kalau you mesti macam mana pun kena ada kalkulator lah. Bukan saja untuk asas 2. Semua kiraan pun boleh pakai kalkulator kan. You nak tambah tolak darab bahagi semua boleh pakai kalkulator. Okey, dah 6 soalan. Dah habis soalan asas nombor. Sekarang dia ada susun juga lah soalan peperiksaan ni. Dia start dengan topik 1. Tadi kan asas nombor 6 soalan. Start soalan 7. Semua nanti tak tahu sampai ke berapa soalan set. Dia lebih kurang sama rata lah bagi 3 topik. Okey, diberi set T ialah gandaan. X ini ialah gandaan 3. Bermaksud nombor dalam set T ialah nombor gandaan 3 yang terletak dari di antara 20 hingga 30. Termasuk sebab dia ada tanda sama dengan. Maksudnya dari 20 hingga 30 kita mau dia punya gandaan 3.
cari NT. Apa maksud N? N maksudnya bilangan unsur lah, ingat lah. N maksudnya bahasa Inggris punya the number of elements, bilangan unsur. So kena ingat lah, ini simbol ini selalu diguna dalam topik set lah. Soalan selalu tanya kamu N set apa ni dalam bracket. Okay, so untuk tahu ada berapa kita kena senaraikan dulu lah. So gandaan 3 kita kena pakai sifir darab 3 lah. So 20. So agak-agak macam mana? So senang aja. You boleh cuba 20. Boleh cuba tekan kalkulator. 20. Kita balik ke kom dulu untuk asas 10, kiraan asas 10. So you boleh guna 20, cuba tengok bahagi 3, tengok supaya you tahu dengan senang. So kena 6 lebih 20 itu. Kena, maksudnya kena kali 6 lebih dari 6 lah. So kita boleh cuba. Kalau 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 kita kena lebih dari 6 lah. Tadi kalau 20 pun dah lebih dari 6 kan, 6 point something maksudnya sudah kena kali lebih dari 6. So kita kena kali dengan nombor bulat yang lebih besar dari 6, iaitu 21 untuk gandaan 3 yang pertama. Start dari 20 ke atas. So 21 lah, iaitu apa? 21 ialah 3 kali 7 kan. So yang berikutnya you boleh tambah 3. Kalau gandaan 3 senang aja. Either you just kali next one, 3 kali apa? Selepas 7 ialah 8. 3 kali 8. Then 3 kali apa? 3 kali 9. 3 kali gandaan 3 maksudnya sifir darab 3 lah. Kali 3 kali 3 kali 3 macam tu. So 3 kali 10. Kita kena pasti dulu first one. Kena 3 kali apa dulu. Tadi boleh testing boleh guna 20 bahagi 3 kan. Boleh cuba. So kita tahu dia kena apa? Lebih, kita kena guna lebih dari 6 lah. Lebih dari 3 kali dengan nombor integer yang lebih besar dari 6 baru boleh dapat dia lebih besar dari 20. So 3 kali 7. Lepas itu you boleh tambah 21 tambah 3, 24, 24 tambah 3, 27, 27 tambah 3, 30 pun boleh. Kalau you tak mau kali 7, 3 kali 8, 3 kali 9, 3 kali 10. So ada 2 cara pilihan. So sampai 30 sajalah. Boleh kan? Kita tengok ini. So kita boleh sebelah 3 kali 1 sampailah you dapat 20 atau ke atas lah. 20 memang tak ada lah. 20 bukan gandaan 3. So kita kena ambil lebih sikit dari selepas 20 lah. Iaitu 3 kali 6, 18. Tak boleh lagi. So 3 kali 7 sudah lebih dari 20. Maka boleh. So 4 lah. So kira-kira 1, 2, 3, 4. So ada 4 unsur bermaksud N, T sama dengan 4. Boleh? Ada soalan? Okay kan? Yang penting ni starting ni kita kena tahu 3 kali apa. Yang penting kena cari dulu ini. Tadi caranya ialah kita boleh cuba dulu 20 bahagi 3 dan kita dah tahu boleh guna 7 lah. Sebab dia ni kena 20 tak ada kan. Dia 6.66 lebih. Maksudnya tak boleh pakai 6 lah. Sebab dia sudah lebih dari kali dengan 6. So kita kena guna nombor bulat yang berikut lah, iaitu 7. Boleh faham apa maksud cikgu? Sebab tadi testing dah 6.6 lebih kan.
So maksudnya kita tak boleh pakai kali 3 kali 6 lah. Kita pun boleh cuba tengok 3 kali 6 18. So kita kena cuba 3 kali 7 21 then okey. Okey, soalan 8 Okey, diberi set P 3 4 5 6. Set Q ada 2 4 6 7 8. Okey, apa yang soalan mau? Senaraikan semua unsur bagi set P persilangan Q. Ingat kalau persilangan apa yang kita mau cari? Apa yang kita kena cari? Kita kena cari yang sama. Kena cari unsur atau nombor yang sama bagi kedua-dua set. So kita cek guna mata. Guna mata cek. So kita boleh cek start dari set P 3. Nampak 3 ada tak di sini? Tak ada. 4 ada. So kita boleh circle. 5 tak ada. 6 ada. Kita cek one by one dari set P ya. Tengok 3, tengok 4, tengok 5, tengok 6. Okey, kena pakai mata lah sajalah. Cek. So yang sama itu kita circle. Persilangan maksudnya unsur yang wujud dalam kedua-dua set iaitu kita akan nampak sebagai sama lah. Dengan ringkasnya kita bila nak cari persilangan kita cari saja unsur yang sama dalam kedua-dua set. So jawapan ialah 4 6 sebab ada dalam kedua-dua set P dan Q. Okey, boleh? Halo. Ada lagi ya? Teacher. Okey. So ini gambar raja Venn menunjukkan set semesta iaitu segi 4 dan set R yang segi 4 dan set S yang segi 3. Okey, sekarang soalan mau cari apa? Senaraikan semua unsur bagi set R prime. R prime cikgu selalu ingatkan pelajar R prime kalau secara gambar raja Venn pelajar faham sebagai di luar R. Ataupun bukan R, tapi sebab sekarang ialah gambar raja, so lebih senang lagi, lebih sesuai lagi faham sebagai di luar bulatan R. So di luar bulatan R, sekarang you boleh tutup. Sekarang saya tak boleh tutup dengan tangan. Tak mau tengok R, tak mau R. Di luar R maksudnya kita tak mau R. Kalau R ialah R. Kalau R prime saja maksudnya dia bukan R. So tak mau R, tutup R, kita akan nampak sini sajalah. Tak mau R maksudnya nampak ABC lah. Di luar segi 4R ada unsur apa? Kita senaraikan. Itu ialah unsur dalam set R prime. Ayo, saya sudah masuk dalam R. Sorry, sudah masuk dalam R. Okey, tak mau R kan? Saya tak boleh lorek R. Sudah terlorek R. Tak mau R. So hanya lorek di luar segi 4R. Sebab bentuknya segi 4 lah. Yang set boleh pakai apa-apa bentuk geometri ya. Okay, tak elok tak apa lah. So ada apa? Kita boleh lihat ada apa? Apakah unsur yang di luar R, ABC, iaitu di kawasan lorekan saya, ABC. Di luar R ada unsur ABC, itulah jawapan, iaitu dalam simbol tata tanda set, simbol kurungan set. Okey, 10 10. Diberi H ialah set yang ada A dan B. Cari semua subset bagi H. Subset maksudnya set yang lebih kecil lah. Yang terkandung dalam set H yang selalu cikgu katakan. Set yang kecil boleh muat dalam set yang lebih besar. Ataupun sama besar pun boleh. Okey, ini formulanya. Formula ini kena tahu. Formula untuk jawab soalan berkenaan dengan subset. Ini tolong ingatkan. Tolong hafal formula ini. Ni. Bilangan subset. Nak kira bilangan subset, formulanya ialah 2 kuasa N. Apa itu N? Bilangan unsur.
So set kita ialah H ada berapa unsur? 1, 2. Maka bilangan subset bagi H ialah 2 kuasa N ini ganti dengan bilangan unsur iaitu 2. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. So kita sudah ada idea. Jawapan kita mesti ada 4. So ini sudah out. Ini ada 2 aja sudah out. Ini ada 3 sudah out. Sekarang ada 2 ni. Yang ini AB, BA pun out sebab dia sama. AB adalah set yang sama dengan BA. Ini dia apa? Ulang saja benda yang sama. Sebenarnya ini satu set. So ini pun salah. So jawapan mesti D. Ingat bagi soalan yang suruh pelajar senaraikan semua subset, ingat dia mesti termasuk apa? Set kosong. Ini set kosong. Mesti ada set kosong dan dirinya sendiri pun merupakan subset 2. Ini sudah tetap cikgu dah ajarkan dia punya konsep. Kemudian kita boleh pecah kepada single, unsur yang single itu sendiri. Sebab A juga subset kepada AB. B, kalau B sahaja pun sebahagian dari AB. Kemudian kita pecah satu-satu. Setiap unsur itu kita pecah jadi satu set. Setiap unsur itu akan merupakan subset. Setiap unsur satu-satu unsur yang single itu juga merupakan subset, merupakan satu subset kepada set yang kita nak cari itu. So itulah 4 subset. Ini untuk kita ada idea. Jawapan kita mesti ada berapa set, ada berapa subset. Boleh ini kena ingat. Ini. Lepas itu kita baru pastikan jawapan ada 4. Mesti ada set kosong, mesti ada dirinya sendiri. Kemudian yang lain itu kita asingkan setiap unsur jadi satu set. Okey, yang ini diberi gambar rajawan yang terdiri daripada 3 set KLM dalam set semesta yang segi 4 macam ibu. Okey, sekarang nak cari bilang N, maksudnya bilangan unsur. Nak cari bilangan unsur bagi set persilangan K dan L. So, di sini ada 3 set tapi sebab soalan hanya sebut K dan L, so mata kita hanya tumpu kepada K dan L, tak payah hiraukan M. Hanya mata kamu buat tak nampak M, hanya nampak bulatan K dan bulatan L dan lorekkan kawasan persilangan. Yang cikgu sudah lorekkan. Lorekkan kawasan persilangan bulatan K dan bulatan L iaitu di tengah-tengah sini. Sini. So buat tak nampak apa? Buat tak nampak M, hanya tumpu kepada bulatan K dan bulatan L. Jangan hiraukan M, dia masuk ke tak masuk kawasan M itu tak jangan hiraukan. Buat dia tak wujud, buat macam dia tak wujud. So sekarang ada berapa unsur di kawasan lorekkan persilangan ini? Ada 1, 2, 3, iaitu 2, ada unsur 2, unsur 4, unsur 8, so ada 3 unsur. N maksudnya bilangan unsur. So kita hanya kira saja ada berapa unsur dalam kawasan yang kita lorek, ada 3, so jawapan 3. Senang kan? Yang penting ialah kena pasti dulu kawasan persilangan K dan L. Dan kita kira ada berapa unsur dalam kawasan lorekkan. Boleh apa? K dan M. So jangan hiraukan M, just lorek saja apa yang bersilang. Tak kira dia sudah masuk dalam M ke tak masuk dalam M. Okey, soalan 12. Ini nampak ada banyak kan? Okey, diberi set semesta FGH. Bermaksud FGH itu semuanya ada dalam ibu set semesta ini terkandung. Semua set yang lain mesti terkandung dalam set semesta sebab ia adalah ibu mereka. Okey, sekarang nak senaraikan semua unsur bagi set apa? Ini penting. Ada apa? Tanda prime ini. Ada tanda prime maksudnya bukan. Bukan
F, kesatuan G, kesatuan H. Kesatuan apa maksud? Yang bentuk U. Ni U ini dia macam mangkuk, boleh isi banyak benda, bermaksud kita mau semua. Boleh isi benda ni, bentuk U ini boleh isi banyak-banyak. Maksudnya kita nak gabungkan. Ni ialah gabungkan ketiga-tiga set ini F, G, H. So mula-mula kita mesti senaraikan dulu set yang kita tak tahu, yang soalan tak bagi, dia hanya bagi tahu dalam ayat saja. So F ialah gandaan 5. So kita senaraikan semua gandaan 5 dari kena rujuk kepada dia punya had, iaitu ibu kita, set semesta 10 hingga 20 saja, jangan senaraikan semua tau. So soalan ini terhad kepada set semesta. Semua cari dari set semesta. Apa-apa yang kita mau itu gandaan 5 start dari 10 hingga 20. So 10 nombor gandaan 5, nombor yang boleh dibahagi tepat oleh 5. So dia mesti berakhir dengan 0 atau 5 kan. 10. Lepas itu tambah 5, 15 tambah 5 lagi 20 ataupun 10 kali 1. 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20. Okay, sebab gandaan 5 maksudnya kali 5 kali 5. Tadi kali 2, so ini berikut kali 3, berikut kali 4. So kena stop sebab semua kena rujuk balik set semesta sampai 20 saja. Jangan lebih dari set semesta. Okay. G pula ialah nombor ganjil. Nombor ganjil pun mesti cari dari set semesta, iaitu 10 hingga 20 saja. 10 bukan nombor ganjil. So berikut ialah nombor ganjil yang pertama selepas 10, 11. Lepas itu kita langkau atau lompat satu nombor kan. 11, lepas itu 13, 15, 17, 19, dan kena stop sebab lepas itu 20 lah. So sudah tak boleh tulis lagi ya. Okay, so H itu sudah ada, so tak payah. Sekarang dia mau di luar. So senang aja, cikgu buat macam ini. Okay, maksudnya kita tak mau semua nombor yang baru kita senaraikan tadi, termasuk ini 11, 15, 17. Dan kita boleh lihat 11, 15, 17 sudah ada di sini ya. Nah 11, 15, 17. Maksudnya H ialah subset G. So kita boleh abaikan inilah, dah ada di sini sebab H sudah ada dalam G ya. H sudah ada dalam G. So kita boleh abaikan. So kita hanya tumpu kepada ini saja. Kita tak mau ini. So ini sudah tak mau juga. Ini sudah ada di sini ya. So kita tak payah hiraukan this one. Senang kerja kita, kurang satu set untuk pertimbangkan. Sekarang saya nak tuliskan ini ada tanda ini maksudnya tak mau. Saya tak mau apa? Tak mau yang dalam bracket ini, iaitu tak mau F, tak mau G, tak mau H. So tak mau ini, tak mau 10, tak mau 15. So saya pertimbangkan dari 10 sampai 20 apa yang saya apa yang tak ada di sini saja saya tuliskan. So start dengan ini 10 tak mau, 11 tak mau. So tak ada 12. Yang tak ada di sini kita tulis, tapi ada di set semesta lah. Maksudnya dari 10 ke 20, tapi tak ada dalam sini kita tuliskan. So kita cek sini 10. So 10 sudah ada, so tak boleh tulis. Tak mau 10, tak mau 11. 12 tak ada, kita mau 12. Okay, 13 tak mau. 14 tak ada, kita mau. Tak ada di sini kita mau sebab bukan. Yang bukan ada di sini punya kita tuliskan. Ya ini bukan. Bukan di sini kita mau. So 14, 15 tak mau. 16 kita mau sebab tak ada di sini. 16 tak ada di sini kita mau, kita tulis. 17 sudah ada, tak boleh tulis. 18 tak ada di sini, boleh tulis. 19 sudah ada, tak boleh tulis. 20 pun sudah ada, tak boleh tulis. Buat macam itu. Ini kena fikir sendirilah satu teknik ya.
Saya fikir teknik ini baguslah. Kita senaraikan kemudian ada tanda prime ini maksudnya tak mau. Tak mau apa yang kita senaraikan tadi lah. Kita tulis apa yang tiada di sini tapi ada dalam set semesta iaitu 10 hingga 20 lah. Pada masa yang sama kena cek di sini lah. Jangan tulis yang lebih dari 20 lah. So ada jawapan ialah boy. Boleh ya pelajar? Ini kena fikir sikit lah. Boleh ya? Halo, ini kena fikir sedikit. Soal ini kena fikir sikit sebab dia tak mau. Nih dia tak mau. Yang kita senaraikan itu ialah apa yang dalam bracket yang kita tak mau. Senaraikan lepas itu kita ambil yang bukan ini. Tapi ada dalam set semesta. Boleh? Halo? Halo pelajar? Masih ada bersama? Halo? Soalan 13. Masih ada bersama cikgu tak? Tak ada suara. Halo, boleh kita sambung? Boleh. 13 Okey, masih soalan yang melibatkan gambar Raja Wen. Sebenarnya ada gambar Raja Wen lagi senang kita nak jawab soalan sebab dia akan sangat jelas. Okey, inilah set-setnya. Sekarang nak buat apa? Sama juga nak cari N ini. Maksudnya nak cari bilangan unsur bagi set. Bilangan unsur bagi set ini. Set ini nampak macam rumit nampak macam rumit tapi cikgu memudahkan pemahaman tentang set ini you boleh faham macam ini dan senang aja. Nampak rumit tapi sebenarnya senang. Okey. So di sini ialah persilangan. Nampak operasi persilangan di sini. Yang penting ialah tengok ini. Sorry. Ini penting. Dalam bracket menunjukkan satu set ini. Okey, ini D kesatuan E. Maksudnya kita mau D dan E. Saya suka fahamkan kesatuan sebagai dana. Maksudnya kedua-dua. D kesatuan E kita faham sebagai kedua-dua. D dan E. Kita mau D dan E. Kita mau D dan E kalau kesatuan, gabung. Kita gabungkan D dan E. Maksudnya kita mau pakai dana, senang. Bahasa Melayu ialah dana. Tapi jangan salah faham sebagai persilangan. Dan cikgu di sini maksudnya mau bulatan D dan mau bulatan E. Dua-dua sekali. Okey. Dua-dua set ini sekali bersilang, hendak bersilang. Kita hendak bersilang. Ini. Bersilang. Bersilang dengan F prime. F prime bermaksud apa? Di luar ataupun di luar F ataupun bukan F. So boleh faham macam ini. Okey, yang ada prime itu kita cari dulu lah, kita settle dulu. So I sebut dulu yang prime ini. Prime ini sebab kita kena pasti dulu di mana kawasannya. So F prime kita faham sebagai di luar F. Di luar F. F prime maksudnya di luar F. Hendak bersilang dengan kesatuan maksudnya dan. Kesatuan maksudnya dan. D dan E. So kita lorekkan apa yang disebut di sini. So di luar F. So mata saya sekarang otak saya bayangkan di luar F. Di luar F. Mata saya otak saya akan bayangkan di luar bulatan F ini. Sekarang di luar F ini hendak bersilang dengan. So pelajar boleh tutupkan bulatan F guna tangan.
guna jari tutup bulatan F dan bayangkan di luar F itu bersilang dengan bulatan D dan E di mana. So mesti di D keseluruhan, tapi untuk E itu jangan lorekkan F, hanya lorekkan bulatan E yang di luar F lah, yaitu yang ini. So combine dua-dua ini dan cari ada berapa unsur, kira ada berapa unsur dalam kawasan berlorek ini. Satu, ini bukan, kalau tak ada dot, tak ada titik, bermaksud 3 ini menunjukkan bilangan unsur. Maksudnya dalam D ada 3 unsur. So 3 tambah dengan 5, ini pun bilangan unsur. So ada 5 unsur di kawasan ini, kawasan berlorek ini. So 3 tambah 5 ialah 8. Boleh ya, faham macam ini. So kita sebut dulu, yang ada prime itu kita sebut dulu. So di luar F bersilang kita boleh sebut terbalik, boleh lihat terbalik ya. Di luar F bersilang dengan D dan E. Di luar F bersilang dengan D dan E. So tutup, kita tutup F, tak mau F di luar F, kita mau di luar F, kita guna jari tutup F, dan kita lorekkan dalam bulatan D dan E lah, tapi di luar F. So kita akan dapat kawasan berlorek seperti inilah. So 3 tambah 5 dapat 8. Nampak sini 3, ini 5. Kita tambahkan dapat 8. Okey, boleh faham Boleh? Yang penting faham macam ini. Di luar F bersilang dengan D dan E. Kesatuan maksudnya mau kedua-dua. So I baca sebagai dan. So maksudnya mau D, mau E. Tapi E ini mesti di luar F lah. So hanya lorekkan E yang di luar F. Okey. Tapi ini memang tak ada F di sini. Kita boleh lorek semua lah. Memang D ini di luar F. Tapi E ini sebab dia ada F di sini. Kita kena buang bulatan F lah dari E. Hanya lorek di luar F. Okey. Soalan ini senang. Okey. Ni tengok saja. Gambar Jaben ni hanya ada set M dan set N. Tentukan hubungan antara set M dan set N. Selalunya kalau soalan tanya tentang hubungan, dia biasanya ialah hubungan subset. Kita nampak set apa? Set yang kecil ialah N. N ada dalam M. So, bermaksud hubungannya ialah M sub N. N subset kepada M. N subset M lah. Senang sebut N subset M. Maksudnya N terkandung dalam M. N ada dalam M. Okey, itu maksudnya subset N ada dalam M. Maksudnya set yang kecil itu ada dalam set yang lebih besar. So ini senang sajalah. Maka bonus jangan pilih yang ada bersilang dengan kesatuan sebab ini tergantung. Dia mesti ada sama dengan apa. Tapi sini pun bukan lah. Biasanya ialah jawapan ialah subset lah. Ini tak lengkap Okey. Ada satu koleksi kad huruf vocational. Ada huruf yang terdiri daripada perkataan, setiap huruf dalam perkataan vocational. Sekarang sekeping kad dipilih secara rawak. Antara berikut yang manakah mewakili ruang sampel S dan peristiwa mendapat huruf vokal V. Di sini soalannya ada dua. Satu, nak cari ruang sampel S. Tahu kan apa maksud ruang sampel? Ruang sampel bermaksud set semua kesudahan yang mungkin dalam suatu eksperimen. Semua kesudahan yang mungkin. Dan sekarang peristiwa ialah set suatu kesudahan yang mengikut syarat tertentu kan, yang memuaskan, yang mematuhi syarat tertentu, iaitu mau syarat apa? Vokal. Dia mau vokal. Vokal apa? Bukan semua huruf vokal. Ini V ini. Ini ialah dia punya nama set lah.
dia nak namakannya V. Okay, so senang saja. Bagi ruang sampel, kita salin balik semua ini. VOKASIONAL kita cari. Ini boleh. Kemudian tengok V-nya boleh. Sini pun ada satu, tapi tengok V mana yang betul, iaitu huruf vokal. Apakah huruf vokal? Kita A, E, I, O, U. So kita carilah. Kena pasti guna mata cek. Okay, V bukan O, ya. K bukan A. S bukan I, ya. I ialah A, E, I, O, U. O. N bukan. A ialah vokal. So kita cari mana ada O, A, I, O, A. Dia tak ikut susunan. Mungkin dia tak ikut susunan. Di sini tak ikut susunan. Dia A dulu. A. Kemudian O. Yang belakang I, O, A sama. So boleh. Tak semestinya ikut susunan ini. Asalkan ada 5 huruf vokal ini ya. Ada 5. So ini boleh. Ini betul. Ya ini walaupun S-nya betul tapi ya ini tak cukup. Ini kalau dia ada 2 kita kena tuliskan 2 juga sebab ini ialah kad. Memang dia ada 2 kad O, ada 2 kad A. So kita tak boleh tulis satu kali saja sebab ada 2 kad, dia ada 2 kad yang mungkin dipilih. So kita yang ulang pun kita salin juga tak payah ringkaskan jadi satu A, satu O. Macam ini salah sebab dia kalau macam ini maksudnya ada satu kad A saja. So dia lain maksud. Ada 2 kad A kena tulis 2 kali A lah. Ada 2 kad O kita kena tulis 2 kali kad O sebab kalau tidak akan mempengaruhi keberangkarian dia akan dipilih. Okey, soalan 16. Soalan keberangkarian sekarang sudah soalan keberangkarian. Keberangkarian Baim mewakili suatu pertandingan catur ialah 5/7. Soalan bagi keberangkarian. Okey, tentukan keberangkarian bahawa Baim tidak menyertai pertandingan itu. Ini ialah keberangkarian pelengkap lah, senang saja ini. Iaitu kalau pelengkap ini dia bagi menyertai pertandingan. Sekarang nak cari tidak menyertai, maksudnya opposite. Kalau opposite kita guna jumlah keberangkarian 1 tolak keberangkarian yang kita tak mau itulah, iaitu keberangkarian menyertai atau mewakili pertandingan 5/7. Maksudnya kita tukar jadi apa? Kita boleh guna macam mana boleh dapat 2/7. 7 itu 1 itu kita tukar jadi apa? 7/7. Kita ikut penyebut ini. Kalau sini pecahannya bawahnya 7, maka sini kita tukar jadi pecahan yang penyebutnya 7. Kalau 1 dia maksudnya atas bawah mesti sama. So kita bila tolak kita dapatlah 7 atas tolak atas 7 tolak 5 kita dapat 2 lah. So dapat 2/7 Ingatlah ini sangat senang. Ini adalah pelengkap. Bila nak cari yang tidak kita guna 1 tolak. Okey, soalan 17. Jadual ini menunjukkan bilangan pelajar di dalam sebuah kelas mengikut kaum. Ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okey. Seramai 4 orang pelajar Melayu berpindah masuk ke kelas itu. So cepat-cepat boleh tulis tambah 4. Sebab ada tambah 4 orang pelajar Melayu. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelas itu, cari keberangkarian. Ini ialah apa yang kita mau cari keberangkarian bahawa pelajar yang dipilih itu ialah pelajar Melayu. So kita ingat kena ingat balik apa? Kena ingat balik formula keberangkarian yang penting ini formula asas untuk cari suatu keberangkarian. Keberangkarian suatu peristiwa A berlaku iaitu simbolnya PA. Dalam bracket kita tuliskan nama peristiwa itulah, katakan secara am kita katakan A lah, namanya A. P maksudnya probability lah dalam bahasa Inggeris. Okay, sama dengan dia mesti merupakan satu pecahan. Ingat pecahan.
atas pecahan mewakili bilangan kesudahan A, iaitu bilangan kesudahan yang kita mau cari bahagi dengan jumlah semua kesudahan yang mungkin, iaitu NA per NS. S maksudnya ruang sampel ataupun pelajar ingat sebagai semua lah, lagi senang. Sebab ruang sampel memang bermaksud semua kesudahan yang mungkin. So dengan ringkas ingat sebagai semua. So kita pakailah formula ini ya untuk ingatkan. So sama juga so nak cari keberangkarian saja, nampak cari keberangkarian saja, ingatkan formula tadi. M saya pakai M untuk mewakili Melayu. So keberangkarian pelajar Melayu dipilih sama dengan, so atas ialah apa yang kita mau, iaitu bilangan pelajar Melayu yang latest, iaitu kena tambah dengan 4 lah. So yang asal kita tengok sini, Melayu ada berapa orang? 20. So 20 tambah dengan 4 pelajar baru Melayu tambah 4. Bahagi dengan jumlah semua pelajar dalam kelas ini. So 20 tambah 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan 28. Ini 28 ialah NS yang asal. Sekarang sebab memang dah tambah pelajar, sudah tambah 4 orang lagi. So kena tambah 4 atas bawah, semua kena tambah 4. Melayu kena tambah 4. NS jumlah pelajar dalam kelas pun kena tambah 4. Jangan lupa. So sebab jumlah pelajar pun sudah bertambah. So kita akan dapat 24 per 32 dan tekan kalkulator untuk pemudahkan. Boleh tekan kalkulator untuk pemudahkan. Macam ini. Tekan 24, tekan button A, B per C, iaitu button pecahan per ini. Belum on lagi, sorry. Okey, 24 per 32 sama dengan 3 per 4. So boleh guna kalkulator untuk tolong kamu pemudahkan. Okey, soalan 18. Okey. Sebanyak 240 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan. Ini mesti apa? Bila sebanyak saja mesti menunjukkan ini ialah bilangan semua. So cepat-cepat pelajar tulis NS sama dengan 240. Maksudnya ini ialah bilangan semua. Okey. Melibatkan beberapa kluster, iaitu kluster aero, kluster gading dan kluster kayangan. Ada 3 kluster. Okey, 90 kes adalah daripada kluster aero. So cepat-cepat juga kita boleh tuliskan maklumat yang penting yang diberi iaitu bilangan, maksudnya kita guna simbol N huruf kecil, kemudian dalam bracket tuliskan set aero sama dengan 90 kes. Okey, sekarang soalannya, jika satu kes dipilih, keberangkarian bahawa kes itu, ini bukan soalan ini, dia bagi maklumat keberangkarian. Dia bagi keberangkarian kes yang dipilih daripada kluster gading ialah 3 per 10. Ini ialah keberangkarian. Keberangkarian kes itu dari kluster gading ialah 3 per 10. Sekarang baru soalan. Soalan nak cari bilangan kes kluster kayangan. Iaitu N kayangan. Berapa? Okey, so ini pelajar kena fahamkan soalan baik-baik dan rancang langkah penyelesaian. Tengok apa yang diberi. Kita tahu semua. Kita ada maklumat semua dan kita tahu bilangan aero, bilangan kluster aero dan diberi keberangkarian. Diberi keberangkarian gading
3/10. Ini mesti dia bagi. Soalan bagi mesti ada gunanya. Kita mesti guna dalam kiraan. Untuk cari apa? Tujuan dia bagi ini ialah untuk kita supaya kita boleh cari N guarding. Bila nak cari N guarding, kita perlu tahu dia punya keberangkarian 3/10. So kita nak cari bilangan guarding, kita guna keberangkarian. Masih ingat nak cari bilangan, kita guna pecahan keberangkarian itu kali dengan jumlah semua, iaitu NS 240. Kita akan dapat bilangannya. N guarding sama dengan P guarding. P maksudnya keberangkarian. P guarding kali dengan semua. Maksudnya berapa daripada jumlah. Kita tahu dia punya keberangkarian, dia punya pecahan. Kita darab saja dengan jumlah, kita akan dapat bilangan yang kita mau itu. Iaitu N guarding 72. Okey, semuanya ada 3 kluster sahaja. Okey, ada 3 kluster sahaja. So, kita dah tahu arrow. Soalan nak cari kayangan. Ni soalan nak cari kayangan. So, kita hanya perlu cari guarding. Kalau kita dah cari guarding, ni kita dah cari guarding, maka kita sudah boleh dapat jawapan yang kita mau. Jawapan akhir yang kita mau iaitu bilangan case kluster kayangan. Sama dengan apa? Kita boleh guna total 240, tolak arrow, tolak 2 yang lain sebab semua ada 3. Kita diberi 1 iaitu arrow 90. Tolak lagi dengan apa yang kita cari sendiri, guarding. Soalan bagi bilangan arrow. Kemudian kita cari sendiri bilangan guarding. Sebab soalan secara tak langsung dia tak mau bagi terus bilangan guarding, dia bagi dia punya keberangkarian guarding 3/10 untuk kita cari secara tak langsung. Senang saja nak cari, kita pakai pecahan keberangkarian itu kali dengan jumlah saja. Kita sudah dapat bilangannya iaitu 72. So tolak 22 ni bakinya ialah bilangan case dari kluster kayangan 78. Okey, sampai sini boleh faham? Halo? Halo? Yang penting ni kena faham dia punya flow, flow penyelesaian. Kita kena faham dia punya konsep asas dulu. Apa yang diberi, apa yang kita perlu cari dulu sebelum boleh cari jawapan akhir. Okey, soalan 19. Raja ini ialah satu pemutar. Spin, kita boleh spin. Yang dilabel dengan huruf, main ni macam apa? Wheel of macam wheel of fortune. Ni kita boleh spin, tengok jarum itu, penunjuk itu berhenti di huruf apa? Apabila pemutar itu diputarkan, jarum penunjuk akan berhenti di setiap bahagian dengan keberangkarian yang sama boleh jadi. Maksudnya adil lah. Keberangkarian dia berhenti di mana-mana bahagian adalah sama. Cari keberangkarian bahawa jarum penunjuk itu tidak akan berhenti di bahagian berlabel M. Tidak. Yang penting ini dia tidak, tak mau. Tidak akan berhenti di bahagian berlabel M. Maksudnya tak mau M. Maksudnya M prime. Tak mau M. So senang saja. Sebab ada huruf ada banyak di sini, tapi M tak banyak kan. So mula-mula kita cari dulu NS berapa, iaitu semua ada berapa huruf ataupun semua ada berapa sektor. So kita kira lah. Ni ada satu garisan lurus, kita kira dulu separuh berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita kali 2. Sebelah sini pun ada 6. So 12. Okey, dan M kita cari dulu. Sebab huruf ada banyak, kita M sikit. So kita kira M dulu ada berapa. 1M, 2M. Ada lagi 3M. Kemudian mata scan, tengok. Tak ada lagi. So huruf M ada 3. So tulis NM sama dengan 3. Tapi sekarang kita nak cari
bukan M sebab tidak akan berhenti di bahagian berlabel M. So kita senang saja. Kita guna 12 tolak 3. So kita dapat kita tolak saja. Tak payah kira yang bukan M lah. Kita cari M, kemudian kita guna jumlah 12 huruf, tolak 3 huruf M, kita dapat 9 huruf bukan M, iaitu NM prime, sama dengan 9. Okey, sekarang kita nak cari keberangkarian. So sama juga mesti pecahan, per, mesti ada per. Apa yang kita mau ialah bukan M. So ada berapa bukan M? 9. Dan semua ada berapa? 12. So kita pemudahkan, boleh bahagi 3. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. So selepas pemudahkan keberangkarian bukan M ialah 3/4. Okey, pelajar sampai sini okey. Halo? Halo, halo. Halo. Yes. Okey, ada lagi ya. Okey, ni soalan last dalam soalan objektif, ada 20 soalan objektif. Okey. Betul ada 20. Okey, ini soalan yang sangat penting Cikgu pernah tunjuk satu soalan di kelas. Okey, dia macam ni. Raja ini menunjukkan 9 kad yang berlabel di dalam 2 buah kotak. Kotak P dan kotak Q. Jumlah semua dia tambah semua ada 9 kad lah, iaitu 4 kad tambah sini ada 4 kad. Okey, kotak P ada 4 kad. Kotak Q ada 5 kad. Kira sendirilah. Itu yang dia kata ada 9 kad. Dia tambahkan semua. Okey, sekarang soalannya macam ini. Satu kad, ini soalan keberangkarian mesti macam lucky draw lah. Pilih kad. Selalu dia cakap satu kad dipilih secara rawak. Pilih randomly. Maksudnya tak pilih kasih daripada setiap kotak itu. Pilih satu kad dari P. Kemudian pilih satu kad dari Q. Cari keberangkarian. Soalannya ialah nak cari keberangkarian bahawa satu kad dilabel dengan huruf dan satu kad lagi dilabel dengan nombor. Itu dia punya syarat. Ini perkataan sangat penting. Dia satu kad. Satu kad lagi. Ini maksudnya dia tak tetapkan. Maksudnya dia ada dua kemungkinan. Dia ada kemungkinan yang berlainan. Sebab dia tak tetapkan which one. Mesti kotak mana mesti dapat huruf, kotak mana mesti dapat Q. Dia tak tetap dia ada maksudnya soalan ini ada kemungkinan yang berbeza. So kita kena pertimbangkan bila ada kemungkinan ada kesudahan yang berlainan. Maksudnya ini ialah ada case atau. Ada atau. Kalau atau maksudnya kena tambah. Kalau atau kita tambah. Kalau dan kita kena darab. Okey. So mesti satu huruf, satu nombor. Dia boleh huruf, nombor atau nombor, huruf. So kita kena pertimbangkan macam ni. So kita tulis P. P maksudnya keberangkarian. Kemudian dalam bracket kita tuliskan kemungkinan yang wujud. So kita pertimbangkan dulu huruf dulu. Katakan kotak P kita dapat huruf. H mewakili huruf, N mewakili nombor. So mungkin kotak P dapat huruf, kotak Q kita dapat nombor. So sebenarnya macam ini
Okey, macam ni. HN ini bermaksud first one mewakili P ya. Ini ialah kesudahan dari kotak P ini, kotak Q. PQ, PQ. Sebab kita ikut urutan maksudnya kad pertama ambil dari P ya, kemudian kad kedua baru ambil dari Q. So ini dari P, ini Q, ini P, ini Q. Ini P punya kesudahan, Q punya kesudahan. Okey, katakan H kemudian huruf, kemudian nombor. Ataupun kita mungkin dapat nombor dulu, kemudian baru dapat huruf. So ada dua kesudahan yang mungkin. So antara dua kesudahan kena pakai atau. Bila kita sebut atau, bila kita kira kita pakai tambah. Okay, antara dua kad yang dikeluarkan, antara dua kesudahan kad yang kita keluarkan dari dua kotak, hubungan antara mereka ialah dan. Antara sini ialah dan. Kalau dan kita kali ya. Kalau dan kita kali. Ingat. Maksudnya dan tambah kali tambah kali. Maksudnya huruf dan nombor atau nombor dan huruf. Antara dua kad ialah dan. Antara dua kesudahan yang mungkin ialah atau. Antara dua kad yang kita keluarkan iaitu yang kesudahan yang mesti kita lakukan, mesti keluarkan dua kad kan. So bermaksud antara dua kad yang kita keluarkan itu mesti kita kena lakukan. So mesti dan, pakai dan. Kita mesti keluarkan kad dari P dan keluarkan kad dari Q. So pakai dan. Dalam keberangkalian, kalau dan ialah bila kira pakai kali. Kalau atau kita pakai tambah. Ini sangat pentinglah untuk jawab soalan seperti ini. So kita cari setiap, kemudian kita cari setiap keberangkalian. Ini keberangkalian dapat H kali keberangkalian dapat N. Ini kita buat macam biasa. Pakai formula keberangkalian asas yang pecahan itu, iaitu NA per NS. Okey, sekarang ialah NH per NS. Okey, huruf kita tengok P ya. P ada berapa huruf? Ada 3 huruf. So atas tulis 3 per sebab ini ialah dari kotak P, jumlahnya berapa? Jumlah kad dalam kotak P ada 4. So ini ialah NS bagi kotak P 4. Okey. Kemudian kita nak keluarkan nombor. Satu kad nombor dari kotak Q ada berapa nombor? 1, 2, 3. 3 kemudian per semua ada berapa kad dalam kotak Q? Ada 5. So bawah mesti per 5. Okay. Bagi kotak P, bawah ialah semua kan. So semua ialah semua kad dalam kotak P. So bagi P semua mesti 4. Bagi kotak Q bawah mesti 5. So tengok bawah. Bawah pecahan mesti 45, 45, 45. Sebab P kemudian Q. So P kemudian Q, P kemudian Q. So 45, 45. Atas ialah tengok kita mau huruf ke mau nombor. So kita carilah ada berapa dalam kotak itu. Okey, sekarang tengok kemungkinan yang kedua. Berapa nombor dalam P? Ada 1. Itu sebabnya 1. 1 dari 4 kali dengan huruf. Ada berapa huruf? Ada 2. So 2 daripada 5 kad. Kita kena ikut kotak. Ikut kotak yang betul. Huruf ini second one bermaksud Q. First one maksudnya P. So boleh pelajar.
Ini huruf, kita tengok ada berapa huruf, ada 2, 2 dari berapa? 2 dari 5, so 2 per 5, dari maksudnya per. Kemudian kita tekan kalkulator saja, kalikan 2 pecah ini, tekan kalkulator, dapat 9 per 20, 1 per 4 kali 2 per 5, tekan saja kalkulator, dapat 2 per 20, kemudian pun boleh tambah, kalau bawah sama, kita salin balik dan atas boleh tambah, 9 tambah 2 ialah 11. So 11 per 20.